Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini anda bersama Ustaz. Kamu semua bersama Ustaz dalam subjek sejarah tahun 4. Okey, sebelum ni kita dah menceritakan tentang subjek sejarah. Okey, bermula daripada kenali diri, pasal sekolah, pasal tempat tinggal dan sebagainya. So sekarang ni Ustaz nak masuk terus kepada unit 5. Memandangkan tajuk sebelum ni adalah tajuk yang mudah dan ringkas. So kita terus kepada unit 5. Okey? Sebelum ni kita dah belajar tentang tajuk 1 hingga 4. Okey? Dan insya-Allah benda tu mudah sahaja. Okey? Sebelum Ustaz nak menerangkan tentang unit 5, okey, zaman air batu ni, Ustaz nak bagi tahu sikitlah mengenai bentuk muka bumi. Okey. Bentuk muka bumi ni sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Okey, bentuk muka bumi sekarang tidak sama dengan bentuk muka bumi pada zaman dahulu. Okey. Ini disebabkan perubahan cuaca yang mempengaruhi bentuk muka bumi. So perubahan ni juga turut berlaku bila perpisahan antara benua yang menghasilkan selat, teluk dan pulau. Okey. So tajuk hari ni kita akan terus kepada tajuk unit 5 mengenai zaman air batu. Okey. So apa yang dikatakan zaman air batu ni? So peningkatan suhu bumi telah mengakibatkan berlakunya kecairan air batu. So, dan bentuk muka bumi dan kehidupan manusia turut mengalami perubahan. Ini unit ini membincangkan maksud dan garis masa zaman air batu, perubahan zaman air batu akhir dan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey. Kita alihkan kepada Ustaz. So kita akan apa yang kita akan belajar tentang air batu ni? Number one ialah menyatakan maksud zaman air batu. Nombor 2, menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir. Nombor 3, menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Dan nombor 4, mengurangkan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey. Seterusnya, okey. So kita terus kepada muka surat 60. Okey. Kenali zaman air batu. Okey. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Pada zaman air batu, akhir berlaku berproses penggelesiran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi, dan pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Okay. Pada dasarnya boleh dikatakan seluruh bumi ini adalah air batu. Okey, ais. Dan disebabkan peredaran zaman yang mendorong kepada peningkatan suhu, maka cairlah ais itu dan meningkatkan kedalaman laut bumi. Okey. Boleh dapat di situ? Okey, penggelesiran bongkah ais batu yang besar bergerak perlahan dan mencair ke permukaan bumi di kala masa waktu. Okey. So seterusnya kala custom zaman yang bermula 2.5 juta tahun lalu, iaitu 2.5 juta tahun yang lalu, dan epok adalah subunit masa dari 70 tahun yang dahulu hingga kini. Okey. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaterna yang dibahagikan kepada 2 epok, iaitu Pleistocene dan Holocene. Okey. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Okey. 2 epok zaman air batu akhir. Iklan sekejap. Okey, epok
Pleistocene, suhu bumi rendah dan banyak kawasan ditutupi air batu, manakala manusia mula mengetahui cara membuat api, tanah dataran menjadi lebih luas. Epok Holocene, suhu bumi mula meningkat, air batu mula mencair, paras air laut meningkat. So kita perlu peka dan perhatian terhadap suhu bumi yang mempengaruhi kehidupan. Kamu rasa sekarang ni sejuk ke panas bumi Malaysia ni? Panas kan? Betul, panas. Sebab kita berada di garisan khatulistiwa. Memang kita tak akan dapat salji melainkan dengan kuasa Allah lah. Seterusnya garis masa zaman air batu akhir. Garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaterna pada epok Pleistocene dan bukan PlayStation. Pleistocene dan epok Holocene. Kala Quaterna 2.5 juta hingga 11,007 tahun dahulu, epok Pleistocene dan 11,700 tahun dahulu hingga kini epok Holocene. Nampak macam mengantuk kan? Zaman air batu ni. Sebab kamu tak ada dalam dunia zaman air batu. Tapi sebabkan kamu tak ingin menerapkan benda ni, kita layan je. Sebab anak-anak kena sabar. Lepas ni kalau dah masuk segmen kepahlawanan pasal tokoh-tokoh, Ustaz akan kembali aktif. Jangan risau. Kita akan lepas ni kalau cerita pasal hantu kita buat action sekali. Garis masa zaman air batu akhir berlaku. So dulu ada haiwan pada haiwan macam haiwan yang dah pupus lah. Dulu ada harimau, bertaring lengkung dan mammoth, dan sloths. Berdasarkan garis masa zaman air batu akhir, kita dapat mengkaji perubahan berlaku terhadap hidupan dan bumi. Kalau kamu tengok dalam gambar tu pun, dia nampak macam bulu dia tebal kan, boleh hidup dekat tempat-tempat sejuk. Tak macam sekarang. Mereka dah ada kulit yang mereka dah ada bulu yang nipis dan gajah juga ada kira macam kulit juga kan. So next ialah perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir berlaku perubahan suhu, dunia meningkat dan berlaku kecairan air batu. Perubahan ini telah memberikan kesan besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Peningkatan suhu telah membawa perubahan kepada bentuk muka bumi, dan perubahan bentuk muka bumi, suhu bumi meningkat. Kenapa suhu bumi meningkat? Sebab kita dapat rasa kepanasan bumi. Dan janganlah kamu tanya suhu tu apa. Kamu ingat balik suhu yang kamu record temperature tu. Macam mana? Kalau panas, boleh balik. Kalau rendah, stay dekat sekolah. Tapi sekarang kamu panas ke, kamu sejuk ke, kamu berapa Celsius pun, kamu stay dekat rumah PDPR. So air mula mencair, air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Daripada benda tak ada laut dan tak ada tasik, jadi tasik disebabkan kecairan. Kalau kita ada pegunungan ais ni. Iklim. Pernah dengar iklim? Iklim yang ini bukanlah iklim engkau bagai air yang jernih. Daripada salib tu, bukan. Iklim yang dimaksudkan berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. So, kesan rupa bentuk fizikal bumi, perubahan bentuk fizikal bumi, paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Adik-adik tahu tak mengenai adik-adik tahu tak mengenai yang kedalaman paras laut kita? Yang ada satu kes tu yang mengenai ada satu kes tu yang melibatkan kapal selam pasukan Indonesia. Kita apa pun kita hadiahkan Al-Fatihah untuk mereka. Semoga dapat syurga, insya-Allah. Dan tengoklah kedalaman tu. Kedalaman air laut tu menjadikan satu kawasan tu tumpat.
tumpat dan menyebabkan dia mampat dan boleh menghancurkan besi. Okey, besi yang kuat macam kapal selam tersebut. Okey, menurut teori, kalau 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 kapal selam tu masuk ke 1000 meter ataupun 800 meter kedalaman laut, okey, maka kapal tersebut akan terbelah. Okey, diibarat kita dipijak-pijak oleh gajah. Kamu boleh baca artikel-artikel yang berkaitan dengan kapal tersebut. So, berbalik kepada itu disebabkan kedalaman laut lah tadi yang kita cerita tadi. Okey. Dan kesan daripada peningkatan suhu juga telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan haiwan. Bentuk fizikal bumi yang baharu. Berlaku pembentukan tasir air tawar, aliran air sungai juga yang berubah. Kepupusan haiwan, berlaku biak sebuah suhu. Haiwan seperti harimau bertaring, lengkung dan mamut telah pupus. Petempatan manusia bergerak keluar kawasan yang lebih panas. Manusia mencari tempat untuk membina petempatan baharu. Okey. Kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir memberi seperti penggelisaran perubahan iklim dan bentuk muka bumi turut memberikan kesan di Asia Tenggara. So, kesan tersebut bermaksudlah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Kesan terhadap Asia Tenggara, kenaikan paras laut di pentas Sunda, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okey, pentas Sunda ni ialah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dan kepulauan. So, oleh itu kedudukan pentas Sunda mempunyai bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Maknanya pentas Sunda ni kan, dia diibaratkan satu kepulauan Melayu yang besar dan disebabkan perubahan cuaca dan perubahan bentuk bumi, maka terjadilah kepulauan baru. Bayangkan dulu Malaysia macam dihubungkan, kalau tak ada pentas Sunda ni, lautan pentas Sunda ni, Malaysia ni dihubungkan dengan Thailand ya, dan juga Indonesia. Macam tu ya. Okey, kenaikan paras air laut telah mempunyai bentuk muka bumi, pentas Sunda. Okey. Kecairan air batu juga menyebabkan kenaikan paras air laut yang membawa kepada pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Aliran air sungai telah menenggelam ke kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Kecairan air batu juga memberi kesan kepada gurja dan pertempatan baharu di Asia Tenggara. Manusia telah bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dan hidup secara rendah dan akhirnya menetap. Okey, kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan. Okey. Kau rasa dengan adanya benda semua ni kan, okey, dulu kita macam kita punya tanah ni dia menghubungkan ke negara-negara yang sebelum ni tak ada kepulauan kecil macam ni. Bayangkan beberapa tahun lagi disebabkan perubahan iklim dan juga perubahan bentuk muka bumi, mungkin Malaysia, mungkin negara-negara yang kecil ataupun kepulauan yang kecil ni tenggelam pula. Di situ dah. Okey, disebabkan paras air laut yang meningkat dan juga suhu. Ini maknanya ini adalah berkaitan dengan sains juga kan. Okey. So bila meningkat suhu, berlaku kecairan dekat ais dan meningkatkan juga paras air laut hingga beberapa meter dan mungkin akan menenggelamkan pulau-pulau yang berada di pentas Sunda. Okey, termasuklah Singapura. Bye bye. Okey. So, mungkin setakat itu saja perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di topik yang akan datang. Topik yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.